Hai, saya Helmi. Jom kita subscribe channel ini. Apa lagi yang ditunggu? Like, komen dan kongsikan. Beritahu kawan-kawan. Semoga anda kaya dan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan sama-sama untuk mempelajari satu lagi subtopik dalam itu kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Jadi pertama sekali kita akan melihat berkaitan dengan kepentingan pengangkutan darat. Di sini saya cuba untuk memudahkan pekerjaan kita semua. Kita lihat dalam bentuk PowerPoint lah. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan membincangkan tentang pengangkutan darat. Darat lah. Okey, baik. Kepentingan pengangkutan darat yang kita faham, bila sebut darat, dia berada di atas daratan, tanah. Jadi dia banyak kepentingannya kepada umum. Jadi dalam sini untuk kali ini kita melihat kepentingan pengangkutan darat ni ada 6 bahagian ataupun 6 kepentingan dia. Pertama adalah sudah tentulah dia untuk membawa penumpang dan barangan, memudahkan pergerakan penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau pasaran, contohnya melalui lebuh raya utara selatan. Yang kedua adalah membangunkan bandar satelit, Bandar satelit ini menyokong bandaraya yang berhampiran dan sesuai untuk dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan komuter. Contoh yang paling jelas yang kita boleh lihat adalah di Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Maknanya dia menyokong bandaraya yang berhampiran. Kalau macam Negeri Sembilan, contoh bandar satelit kita adalah Nilai. Dia menyokong kepada bandar Seremban. Baik, yang ketiga, kepentingan pengangkutan darat adalah untuk mempertingkatkan darjah ketersampaian. Apa yang dimaksudkan dengan ketersampaian ni? Dia adalah untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya adalah Grig, Perak dan Jeli Kelantan. Dia dapat dihubungkan melalui lebuh raya timur barat. Jadi kalau tidak ada hubungan ke pedalaman ini, bagaimana mereka yang berada jauh antara satu kawasan dengan satu kawasan nak berhubung, nak bergerak. Jadi dia berusaha untuk mempertingkatkan darjah ketersampaian. Yang keempat, meningkatkan sektor pembuatan, perniagaan. Perniagaan. Dengan adanya KTMB ataupun kereta api, kemudahan kereta api, dia mampu untuk meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan di seluruh Malaysia. Contohnya dalam aspek ini Malaysia. Tapi kalau kita lihat lebih besar, di seluruh dunia ada kawasan yang mempunyai rel kereta api, dia bergerak antara satu sama lain. Jadi perkhidmatan tren kontena juga ada, tren kargo konvensional dan juga yang jenis land bridge ataupun yang menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Sebab ini penting. Jadi dengan adanya kemajuan dalam pengangkutan darat, kita dapat berniaga merentas sempadan negeri dan negara. Seterusnya, yang kelima adalah pembangunan wilayah koridor ekonomi. Pembangunan wilayah koridor ekonomi ini digagaskan oleh Tun Abdullah Badawi, Perdana Menteri kita yang ke-5.
Jadi beliau telah berusaha untuk membangunkan secara kolektif mengikut wilayah-wilayah, antaranya adalah wilayah ekonomi pantai timur yang dikenali sebagai ECER, dan juga Sarawak Corridor of Renewable Energy ataupun SCORE, dan juga Sabah Development Corridor SDC. Itu pantai timur. Di sebelah utara kita ada North Corridor yang melibatkan Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Utara Perak. Manakala di sebelah selatan juga kita ada di peringkat selatan kita ada juga bersifat macam wilayah ekonomi pantai ni. Objektif utamanya adalah untuk menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Maknanya kedua-dua penting. Asing penting, tempatan pun penting. Seterusnya adalah membangunkan kawasan sekitar. Sekejap. Membangunkan kawasan sekitar. Contohnya, membangunkan wilayah kawasan sekitar ni contohnya adalah pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah contohnya adalah pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dan Seremban menyebabkan mesti kawasan sekitar tu perlu dibangunkan. Jika tidak, masakan kita boleh menikmati kemajuan ekonomi dan menikmati sosioekonomi yang lebih baik dengan apabila semua kawasan-kawasan sekitar membangun. Ini adalah aspek pengangkutan darat. Kita teruskan yang kedua. Sekejap saya copy dulu. Pengangkutan udara. Kita lihat apa pula kepentingan udara. Ini bisa boleh lebarkan sikit. Boleh dengar lagi kan? Untuk udara ni dia tak banyak, ada dua saja. Mana yang lain tu kita boleh abaikan, yang kita boleh buang. Cun untuk udara ada dua saja. Pengangkutan udara yang pertama adalah untuk menggalakkan integrasi nasional. Apa yang dimaksudkan dengan integrasi nasional? Yang mana menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Itu yang dipanggil integrasi nasional. Penting supaya sama-sama wilayah ini Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak membangun dengan baik Dan juga yang kedua adalah untuk meningkatkan darjah ketersampaian. Apa maksud dia meningkatkan darjah ketersampaian ini? Ada dua perkara, iaitu yang pertama adalah untuk membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Maknanya orang lebih mudah nak bergerak antara satu lokasi ke satu lokasi. Terutamanya di bahagian pedalaman dengan bandar lah. Yang kedua, pengangkutan udara dia penting sebab dia menjimatkan masa perjalanan. Cuba anda bayangkan sekiranya anda perlu menggunakan kapal bergerak daripada Pahang nak pergi ke Sarawak, dia tentunya mengambil masa yang lama. Baik. Dan yang seterusnya adalah yang ketiga, iaitu pengangkutan air. Bulan-bulan puasa ni sebut pasal air kan, jadi haus kan.
Ada 3 kepentingan untuk air ni. Jom kita lihat. Angkutan air ini yang penting adalah untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Okey. Yang pertama adalah untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Iaitu yang pertama mengangkut barang pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Contohnya Sungai Rajang, Sarawak dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Okey. Jadi kalau kayu-kayu balak tu nak dibawa menggunakan kenderaan biasa, lori dan sebagainya, dalam keadaan Sarawak tu memang negeri yang banyak sungai, apa yang nak buat? Tak ada pilihan. Pilihan yang ada adalah dengan menggunakan pengangkutan air. Jadi mereka lepaskan balak tersebut ke dalam, dia letaklah pelantar dan sebagainya. Kemudian dia letak susun balak tu dan dia alihkan ke dalam sungai. Dan mungkin ada orang yang akan guide ataupun memang dia dah tahu dah mana arah dia nak akan lepaskan dan ada orang yang akan menunggulah. Okey. Itu satu, menghubungkan kawasan pedalaman. Yang kedua adalah untuk membawa penumpang dan barangan. Penumpang dan barangan. Sama juga macam pengangkutan darat tadi, kita nak bawa pelancong ke destinasi, contohnya Sungai Tembeling kat Pahang. Nak bawa pelancong pergi ke Taman Negara, tak boleh guna jalan darat sebab sungai. Yang kedua, membawa barangan. Contoh feri Labuan Menumbuk Sabah dan feri penkhidmatan bot seperti di Pulau Langkawi Kedah. Nak bawa orang, nak bawa penumpang pergi ke Langkawi, nak beli barang dan sebagainya, nak beli coklat katanya. Okey. Jadi penting. Pengangkutan air ni penting untuk menghubungkan antara dua tempat. Okey. Dan yang ketiga adalah mengendalikan urusan perdagangan. Okey, mengendalikan urusan perdagangan. Yang mana pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar. Contohnya di Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Kuching, Pelabuhan Teluk Sepanggar. Okey. Maknanya terpaksa menggunakan kapal untuk bawa barang-barang tersebut. Dan sebenarnya kos pengangkutan air ini dia lebih murah serta menyediakan ruang kargo yang luas untuk mengangkut barangan pukal. Dan sudah pasti ada kos lain, kos masa, kos kecemasan, yang mana kita tahu bahawa di air ni ada lanun. Okey, ada Pirate of Caribbean dan sebagainya. Kerja mereka ni adalah untuk merampas dan sebagainya. Jadi penting. Okey. 3 elemen tadi, pengangkutan darat, udara dan air ni sama penting dan kita tak boleh nak nafikan kepentingan-kepentingan tersebut. Okey. Baik, ini berkaitan dengan subtopik 5.5. Sekarang kita lihat yang seterusnya. Okey. Iaitu kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam di Malaysia. Apakah kepentingan pengangkutan awam? Kita tahu kita ada pengangkutan persendirian, dan kita ada 2, iaitu pengangkutan awam. Dan yang ketiga adalah pengangkutan komersial. Kalau pengangkutan awam ni, orang yang naik kereta api, yang kita semua boleh main. Yang kedua, pengangkutan persendirian, kita sendiri, kita beli kereta, kita guna. Yang ketiga, komersial, hanya orang-orang tertentu sahaja, syarikat saja, pekerja syarikat saja boleh guna pengangkutan komersial. Jadi kita lihat yang 5.6 ini iaitu kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Ada 6 kepentingan dia.
Yang pertama adalah untuk mengurangkan, sudah pasti untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Di Kuala Lumpur lah. Di mana-mana kawasan bandar yang hebat-hebat ni, memang kesesakan lalu lintas tu tak dapat dinafikan. That's why kerajaan invest, melabur sangat banyak dalam bidang pengangkutan ini. Sebenarnya lebih banyak pengangkutan awam disediakan, kemudahan-kemudahan ini disediakan, macam tak berkurang. Tapi tak apa, ini adalah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang pertama iaitu sistem pengangkutan bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Contohnya KL Central, yang mana hub sehenti untuk semua pengangkutan awam berkumpul di situ. Jadi dia sambung menyambung antara satu train ke satu train, kereta api ke kereta api yang lain. Di situlah tempat dia berjumpa. Maknanya kalau orang nak pergi ke sini, nak pergi ke utara, nak pergi selatan, nak pergi tengah dan sebagainya, dia akan mesti lalu kawasan situ, barulah dia boleh bergerak. Jadi proses untuk menjayakan pengangkutan awam di Malaysia ini memang ambil masa. MRT contohnya sedang dibina, jadi dia menyebabkan kesesakan lalu lintas. Tapi apabila projek ini akan siap satu masa nanti, mulalah aliran trafik itu berjalan lancar. Yang kedua adalah memajukan industri pelancongan. Dan tentu untuk memajukan industri pelancongan ni, seperti perkhidmatan teksi, bas, kereta rel bersepadu, sebab pelancong nak bergerak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tak boleh nak guna pengangkutan persendirian ataupun dia sewa, tak mampu. Jadi mereka mendapatkan semua perkhidmatan awam ini untuk melancong di seluruh Malaysia. Jadi dengan adanya pengangkutan awam ni, dia menggalakkan pelancong pergi ke mana-mana lokasi yang ingin mereka pergi. Seterusnya adalah mengurangkan kos. Kita faham bahawa penggunaan kenderaan awam ni lebih mudah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian. Jika kenderaan persendirian, you kena beli. You kena ada sewa beli. Masanya 9 tahun, 10 tahun. Kos dia 50,000 until 100,000 atau lebih. Jadi dia tak nak orang membeli. Jadi mereka buat pengangkutan awam ni, jadi orang yang nak pergi kerja yang tempat yang dekat-dekat, yang dekat dengan perkhidmatan kereta api, ART dan sebagainya, mereka boleh guna perkhidmatan awam tersebut dan sebenarnya memang lebih murah. Tapi dia bergantung pada individu lah. Seterusnya mempertingkatkan darjah ketersampaian. Mempertingkatkan darjah ketersampaian. Sama macam yang kita bincang tadi, pengangkutan air, udara dan darat, sama juga dengan pengangkutan awam ni, untuk memudahkan kita sampai ke destinasi yang ingin kita tuju dengan cepat dan mudah. Seterusnya mengurangkan pencemaran udara. Jadi pengangkutan awam seperti rel bersepadu ini, dia menggunakan elektrik. Jadi dia mengurangkan pembebasan asap kenderaan. Jadi kawasan menjadi lebih baik dengan tidak menggunakan asap. Dan dia cuma untuk maintenance, untuk penyelenggaraan dia tinggi lah, tapi itu dari sudut yang berbeza. Seterusnya adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Mewujudkan peluang pekerjaan ini mesti apabila adanya pengangkutan awam, pastinya perlukan individu untuk mengelolakan, untuk menggerakkan, untuk menyelenggara dan sebagainya. Jadi dia membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan untuk bekerja dan menyara hidup melalui pekerjaan
di sektor pengangkutan awam ini. Okey. Jadi orang boleh bekerja sebagai pemandu taksi, pemandu bas, okey, pemandu kereta api, penyelenggaraan, kita perlukan engineer, EIA, alam sekitar dan sebagainya. Banyak. Okey, banyak peluang yang disebabkan oleh pengangkutan ini. Okey. Itu dua aspek. Yang tadi adalah kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Dan seterusnya kita melihat kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Dan seterusnya, okey, 5.7 kita akan melihat satu lagi aspek, iaitu amalan pengangkutan lestari. Okey. Amalan pengangkutan lestari. Okey. Juga ada 6 aspek. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Okey, meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Mesti kita ketahui bahawa bila sebut amalan pengangkutan lestari ni, kita nak menjadikan pengangkutan ini satu aspek kehidupan yang tidak memberi kesan yang teruk kepada diri kita, masyarakat dan negara. Jadi kita perlu memastikan semua pengangkutan awam kita selamat untuk digunakan oleh masyarakat awam dan juga individu kesendirian ataupun komersial. Jadi semua ni perlu ada saling kaitan antara satu sama lain supaya orang percaya untuk menggunakan pengangkutan awam. Kalau dia tak mengamalkan pengangkutan yang lestari, siapa yang nak naik kereta api? Kalau naik kereta api tu melencong, aksiden, meletup dan sebagainya. Okey? Itu yang kita kena faham tentang meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Yang kedua adalah untuk mengurangkan hakisan. Okey, kita tahu apabila kita nak menyediakan semua jenis kemudahan ini, kita perlu pastikan bahawa kalau kita meneroka sesebuah hutan, bukit yang kita perlu buat pembinaan dan sebagainya, kita perlu memastikan aspek lestari itu dijaga supaya tidak berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini. Begitu juga dengan yang ketiga adalah untuk meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Kita perlu untuk memastikan setiap usaha-usaha untuk meningkatkan ketersampaian ini tidak memberi kesan kepada kemusnahan flora dan fauna. Penerokaan hutan untuk membuat jalan dan sebagainya perlulah dilihat daripada semua aspek. Dah mengkaji semua aspek, barulah mereka boleh meneruskan dengan aktiviti yang dikehendaki supaya alam sekitar ini terjaga dan terbela. Kita tidak mahu, contohnya kawasan, kita tahu kawasan tu banyak gajah dan sebagainya, tapi kita buat laluan, kita tak ambil kira pun tentang habitat gajah tersebut. Jadi dengan kita membuat pembinaan tersebut, akhirnya habitat bagi gajah musnah. Dan kita tahu gajah adalah hidupan liar yang terancam. Seterusnya adalah kenapa pentingnya pengangkutan lestari, sebab kita ingin mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Apa maksud dia? Maksud dia adalah untuk memastikan projek pengangkutan yang lestari ini kita tidak menyebabkan
alam sekitar kita terperangkap dengan asap-asap kenderaan yang sangat banyak dan akhirnya menyumbangkan kepada hujan asid. Sebab satu kenderaan bukan kita tahu kita ada banyak kenderaan di Malaysia ni, banyak, mungkin lebih daripada 10 juta kenderaan di seluruh Malaysia. Jadi kalau satu kenderaan tu melepaskan asap, semua kenderaan melepaskan asap, lama-lama kita pun boleh sesak nafas dan sebagainya, menyebabkan cerubu dan sebagainya. Seterusnya, mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ini penting supaya kita boleh menjalankan projek-projek pengangkutan untuk projek pengangkutan awam dan sebagainya tanpa ada sebarang masalah. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangkan kos bahan api. Pun penting supaya kita boleh mengurangkan asap tadi lah. Jadi insyaAllah itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Nanti saya akan bagi kamu latihan dan sebagainya, kamu boleh jawab di Google Classroom. Untuk itu jangan lupa subscribe pada channel saya, Helmi Abdullah. Jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sekian. Untuk bahan nota ni saya akan bagi dalam GC. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.